Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semalam kita baca daripada kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat, yang dikarang oleh Maulana Muhammad Yusuf Kandahlawi rahmatullah alaih, kitab dalam bahasa Arab. Hari ini insyaAllah kita akan bacakan daripada bayan beliau sendiri, di mana beliau cerita tentang kehidupan para sahabat juga, dan beliau huraikan. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua ambil manfaat dan kita ambil keberkatan beliau yang telah mengarang kitab Hayatus Sahabah, sehingga hari ini yang kita baca itu adalah di karangan beliau. Ini adalah bayan beliau, penyampaian beliau, yang bayan ini dalam bahasa Urdu dan saya akan baca dan terjemahkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambungan kepada bacaan hari itu insya-Allah. हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारी ज़िंदगी इस्लाम के ख़िलाफ़ किया। फ़तह मक्का के मौके पर भागे कि आज बचाव नहीं हो सकता है. Kata Ikrimah, anak Abu Jahal, dia telah menentang Islam seumur hidup dia pada Fatah Makkah. Dia telah larikan diri dia dengan berkata bahawa hari ini tak akan boleh selamat lagi. उनकी बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन लेकर उसको यमन से लेकर वापस आई. Isterinya telah meminta keamanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah membawa pulang Ikrimah daripada Yaman. Dia lari ke Yaman, maka isterinya telah pergi ambil Ikrimah daripada Yaman, bawa balik. आकर कहा ये कहती है कि आपने अमन दे दिया. Maka Ikrimah datang jumpa Rasulullah dan Ikrimah kata, ya Rasulullah, benarkah isteri aku berkata bahawa engkau telah berikan keamanan kepadaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ha, मैंने अमन दे दिया है." Ya, benar, aku telah berikan keamanan. तो हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु सवारी से उतरे, ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या कहते हैं? Maka Ikrimah serta merta telah turun daripada kenderaannya, daripada binatang tunggangannya, dan dia berkata, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah permintaanmu? Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान, इबादत, अखलाक सब पेश किया. कहा, ये सब अच्छा है कि मोहम्मद, अब मैं क्या कहूँ? ए इक्रिमा, कहो कि मैं मुसलमान हूँ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beritahu kepada dia, telah terangkan tentang iman, tentang ibadat, tentang akhlak. Maka dia kata, ini semua perkara yang baik. Maka Ikrimah kata, apakah yang perlu saya kata? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ikrimah, katalah kamu telah beriman, kamu seorang Islam. Muslim ke mana गर्दन झुकाने वाला है. Dan dia beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terangkan kepada Ikrimah, wahai Ikrimah, Muslim ni adalah seorang yang menunduk lehernya kepada Allah. गर्दन झुकाकर ना मानना मुराद नहीं, bukan bermakna hanya ditundukkan lehernya tetapi tidak taat, tetapi dia menundukkan lehernya dengan ketaatan. बल्कि गर्दन झुकाकर जो कहा जाए कर लेना चाहिए, गर्दन ना भी झुकाए मगर कर ले तो गर्दन झुकाना हो जाएगा. Tetapi bermakna dia menundukkan lehernya dengan ketaatan, walaupun daripada segi zahir bukan dia tunduk, tetapi apa sahaja yang diberitahu kepadanya dia terus taat. लफ्ज़ मुस्लिम से समझ गए कि खुदा हुक्म दिया करेगा और मैं उसे पूरा करूँगा. Ikrimah terus faham bahawa dengan perkataan Muslim bahawa Allah akan berikan perintah dan aku kena sempurnakan setiap perintah tersebut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ab kya kahun? Selepas itu Ikrimah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang ni apa aku nak buat lagi? Huzur sallallahu alaihi wasallam ne kaha, muhajir kaho. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुहाजिर कहो. हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं मुहाजिर हूँ. हम में तो कोई मुहाजिर है, लेकिन हिजर से क्या करना चाहिए? आपकी फ़िक्र नहीं, आप मुहाजिर हैं. जी, आप क्या करते हैं? मेरे पास खजूरों के बाग है, मेरी दुकान है, मेरे बटनों का कारोबार है. मुहाजिर का असली मतलब है कि अपने छोड़ने वाला अब छोड़कर करेगा क्या? Maka Rasulullah SAW ditanya kepada Rasulullah lagi, sekarang ni apakah yang aku kena buat? Maka Rasulullah SAW bersabda, sekarang ni kamu kena berhijrah. Kata, kita pun berhijrah juga, tapi kita fikir tak apa hijrah yang kita buat. Ada yang kita, di kalangan kita ada juga yang membuat pertanian, ada yang membuat
perniagaan, tetapi kita tidak faham akan makna hijrah yang sebenar yang mana telah mereka buat. Dan maka Ikrimah kata, baiklah, saya sedia untuk berhijrah. Sekarang ni saya dah bersedia untuk tinggalkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya, maka beritahulah kepada aku sekarang apakah yang aku kena buat. तो कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुजाहिद कहो. Maka Huzzur sallallahu alaihi wasallam kata, kamu kena bersedia. Tadi kamu jadi orang Muslim, kamu bersedia untuk orang jadi seorang Islam Muslim. Katalah saya seorang Islam Muslim. Kemudian katalah saya seorang muhajir. Dan yang ketiga Nabi kata, bila ditanya lagi apakah lagi ya Rasulullah, maka Rasulullah kata, katalah sekarang ni engkau seorang mujahid. Ni Ikrimah. Maka dia kata, ya, saya seorang mujahid. Maksudnya saya bersedia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan मौलाना कहते हैं मुजाहिद के माने हैं कि जो खुदा कहेंगे उसे करूँगा और उसे करने के लिए जो छोड़ना पड़ेगा उसे छोड़ूंगा. Mujahid membawa makna apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, jihad apa sahaja yang Allah perintahkan mesti buat, dan apa sahaja yang Allah minta tinggalkan mesti tinggalkan. अब जो मुजाहिद हमारे ज़माने में है वो कोई काम जिहाद वाला ना करे. Dia kata, sedangkan hari ini punya mujahid mereka tak buat pun ketaatan dalam jihad itu. तीनों बोल कर ये शख्स खुद कसम खाता है कि जितना जान और माल का हिस्सा इस्लाम के रुकावट में लगा चुका हूँ उसे दुगना इस्लाम के फैलने में लगाऊंगा. Kata hari ini kita tak faham pun makna jihad. Tetapi dia kata orang yang baru masuk Islam ni seperti Ikrimah, yang mana seumur hidup dia telah menentang Islam, dia berkata berapa sejauh mana diri saya dan harta saya telah belanjakan untuk menentang Islam, saya akan gunakan 2 kali ganda daripada itu sekarang ni untuk menyebarkan Islam. Dan dia berkata kepada Rasulullah, आप दुआ करें खुदा मेरी पिछली माफ़ कर दे. Dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau doalah supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosaku yang lepas. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किए, खुदा इसने जितने इस्लाम के खिलाफ किया इसे माफ़ कर दे. Maka Rasulullah telah doakan, ya Allah, apa sahaja yang dia telah buat dalam menentang Islam, maafkanlah dia. फिर इक्रिमा और आली अबू जहल ने मैदान में छलांग लगाकर वो कर दिखाया जो किसी और आल से नहीं हो सका. Dia kata, maka Ikrimah radhiyallahu anhu dan keluarga Abu Jahal telah turun ke padang dan telah buat sesuatu yang mana keluarga lain tak berjaya lakukan seperti mana mereka telah buat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. आले अबू जहल के इसी घर निकले हारिस. Dia kata, maka ketika itu juga mereka telah keluar daripada rumah Abu Jahal. Haris, akh Abu Jahal ne, Ikrimah bin Abi Jahal ne, dia kata anak kepada Abu Jahal, dan juga Haris iaitu adik kepada Abu Jahal. उसके बाद फिर कर ज़िंदगी गुजारी. जब मक्का से निकले तो सारा मक्का बाहर निकल आया था. Maka selepas itu mereka telah tinggalkan Makkah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bila mereka tinggalkan Makkah ketika itu seluruh Makkah telah menangis. Ini berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila mereka telah tinggalkan Makkah, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maulana bagi tahu hanya saja dengan dakwah, dan mereka telah terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abu Jahal dan keluarganya, dan begitu juga seluruh adik-beradik Abu Jahal sendiri, mereka telah keluar di jalan Allah, telah menyertai peperangan Yarmuk dan telah syahid dalam peperangan Yarmuk. वो बच्चा भी निकल आया था जो माँ के दूध से ग़िज़ा की तरफ आ गया था. Kata sehingga anak kecil yang baru lepas susu ibunya, dia pun dibawa keluar bersama untuk berjihad di jalan Allah. Sabki छोड़कर कह रहे थे कि मक्का छोड़कर ना जाओ. Ketika itu semua orang kata janganlah pergi tinggalkan Mekah, warna सारी लताफत और मज़ा ख़त्म हो जाएगा. Kami tak seronok lagi jika korang semua pergi, jika tuan-tuan semua pergi tinggalkan Mekah. आगे इक्रिमा या हारिस रोते हुए जा रहे थे.
dan Ikrimah dan Haris, mereka terus bergerak di depan dan terus meninggalkan Makkah. पीछे अहली मक्का रोते हुए एक जगह रुककर अहली मक्का से कहा यहाँ से निकलने की वजह किसी दूसरे शहर का पसंद आ जाना नहीं. Tapi bila mereka keluar daripada situ, mereka keluar daripada kota Mekah dan mereka berhenti di sempadan dan sambil menangis. Ikrimah dengan Haris radhiyallahu anhu, Ikrimah itu adalah anak Abu Jahal dan Haris adalah adik Abu Jahal. Dia sambil berkata, kami bukan pergi meninggalkan Mekah kerana kami ada cinta kota lain selain daripada Mekah. Tak mungkin kami cintakan kota lain melebihi kota Mekah sendiri. Sabse zyada mahbub शहर यही है. Dia kata kami paling sayang bandar inilah yang kami paling sayang. किसी और कौम की मोहब्बत से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली कौम से अच्छी कौम कौन सी हो सकती है. Kita bukan kami pergi kerana kami nak pergi bertemu dengan kaum yang lebih baik daripada kaum yang menetap di Makkah sendiri, kerana mana ada keluarga ataupun kaum yang lebih baik daripada Quraisy, iaitu kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. अलबत्ता बात यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई, कुछ ऐसों ने पहल कर ली जो हमसे कम दर्जा थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेहनत की, अब हम इस मेहनत में लगा देंगे ताकि हम उनके साथ क़यामत में हो सकें. Tetapi sebenarnya dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah dan panggil mereka untuk membuat pengorbanan untuk agama Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di kalangan kami orang-orang yang lebih lemah daripada kami, mereka telah mendahului kami. Maka hari ini kami cuba untuk berjihad dan berikan segala-galanya untuk agama Allah supaya kami pun dapat bersama dengan mereka, setaraf dengan mereka pada hari penghisaban kelak. ये बात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के नहज ने उनमें पैदा की. Dia kata ini berlaku dengan usaha yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hazrat Umar Badr वालों से बहुत मोहब्बत करते थे. Dia kata Umar radhiyallahu anhu selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar menjadi khalifah dan kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar sangat menyayangi ahli Badar. Jahān koi badri आता सबसे आगे बढ़ा देते. Dia kata setiap kali ahli Badar, mereka yang telah 313 orang yang telah menyertai Badar datang, dia akan depankan mereka. Ek dafa Sardar-Sardari Makkah Hakim bin Hizam, dia kata pada satu hari orang besar Makkah seperti Hakim bin Hizam, Ikrimah bin Abu Jahal dan mereka datang jumpa Umar radhiyallahu anhu. Hazrat Umar radhiyallahu anhu ke is makan ke samne jama हुए. Mereka telah datang ke rumah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang di depan masjid. Di us masjid में आ गया है, yang sekarang ni rumah itu dah termasuk dalam kawasan masjid. Hazrat Umar radhiyallahu anhu से इजाज़त मांगी तो कहा मैं मशगूल हूँ, बैठ जाओ. इतने में मक्के के पिटने वाले गुलाम आ गए. Dia kata mereka minta Umar radhiyallahu anhu keizinan untuk masuk ke dalam rumah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang sekarangnya telah menjadi satu bahagian daripada Masjid Nabawi. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata saya sibuk kerana di tengah melayan ahli-ahli Badar, sahabat ahli, sedangkan mereka ni adalah pembesar-pembesar kota Mekah. Kita duduk dulu, saya sibuk sekarang. Pada ketika itu hamba-hamba di Mekah yang dulu didera oleh mereka pembesar-pembesar Mekah ni pula datang. Maka Umar radhiyallahu anhu terus memberi keizinan kepada mereka untuk masuk ke dalam, terus tanpa menghalang mereka. तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन इजाज़त दे दी, सारे काम काज छोड़ दिए dan ditinggalkan semua kerjanya ditinggalkan dan telah beri masa kepada mereka. सरदार बाहर गए, गुलाम अंदर सीधे चले गए. Dia kata pembesar-pembesar diminta duduk di luar, sedangkan hamba-hamba yang dulu hamba-hamba ini mereka terus diberi keizinan, diminta masuk ke dalam terus. इन सरदारों में बात चली कि गुलामों को हम पर इतनी तरजीह कि हमसे गवारा नहीं. Maka mereka mula sembang di kalangan mereka bahawa tak patut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberi protokol yang lebih kepada bekas-bekas hamba ni. Ini tak sepatutnya, kami tak boleh tak bertahan lagi. बगावत का जज्बा उभरा तो हकीम बिन हिजान समझदार आदमी ने कहा, खड़े होकर कहा कि उमर ने जो किया है वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते. Maka timbullah jazbah mereka untuk melawan. Kerana sebab apa? Kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah membenarkan mereka-mereka yang dulu hamba ini seperti Bilal, Khabbab, Suhaib dan lain-lain, mereka masuk dulu, tetapi orang besar, pembesar-pembesar Mekah ni dibelakangkan, maka mereka mula marah. Maka
Hakim bin Hizam dan Suhail bin Amr pun dalam satu riwayat lain kata dia juga, maka dia kata apa yang Umar radhiyallahu anhu buat betul, dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada ketika ini pun inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan buat. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan buat. Kan gulamu pertumpar har jagah terjih milegi, kata kalau Rasulullah hidup pada ketika ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri akan berikan keutamaan kepada hamba-hamba ini melebihi kita semua di setiap tempat. क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गुलामों को और तुमको तो इकट्ठे दावत दी थी, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa memberi dakwah, Nabi telah berikan dakwah kepada kamu semua, kepada pembesar-pembesar Mekah, termasuklah kepada hamba-hamba ini. Dalam masa yang sama, उन्होंने मानकर मैदान मेहनत गरम कर लिया, mereka terus menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus berusaha. तुम बाद में आए, कल क़यामत के इज्जत की फिक्र कर लो, tapi kamulah yang terlewat, kamulah yang lambat, lebih baik kamu fikir tentang kemuliaan di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti. Kekal kain khuda tumhe inse piche na kar de, jangan pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala belakangkan kamu seperti mana kamu dibelakangkan pada hari ini, karena kamu yang telah membelakangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini teguran. Bila Ikrimah semua datang dan mereka dibelakangkan, maka mereka terasa, maka orang-orang yang bijak seperti nama yang sebut tadi, mereka Suhail bin Amr dan Hakim bin Hizam, dia kata apa Sayyidina Umar buat ni betul dan jika Rasulullah ada pun Rasulullah akan buat perkara yang sama, kerana mereka lah yang telah mendahului kita semua dalam memberi sokongan dan telah berjihad, berbuat usaha, telah berhijrah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata fikirlah tentang akhirat, jangan akhirat pun keadaan kita sama seperti ini, maksudnya kita di belakang nanti. Ini siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berbicara. Dia kata kalau berlaku perkara ini pada hari kiamat, maka tu khuda se tum kuch na keh sakoge, maka hari itu kamu tak akan dapat cakap apa-apa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. सरदारा ने मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप ऐसा वक्त तय कर लो जिनमें आपके पास गैर साइल उन्नास ना हो. Dia kata dulu masa permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mereka kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetapkan masa di mana tak ada orang-orang yang daripada kalangan hamba-hamba dan daripada kalangan pengemis ni bersama dengan kamu. Ketika itu kami akan datang, tu phir hum aapse baat sunenge, masa itu kami akan datang mendengar percakapan kamu. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदारान के इस्लाम के लालच में इन सरदारों के लिए वक्त मुकर्रर कर चुके. Maka bila mereka meminta seperti itu, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan masa yang khas kepada pembesar-pembesar ini dengan harapan mereka akan menerima Islam. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर बैठे ही थे कि इब्न उम्मी मक्तूम ayat maklum करने आप पहुंचे. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil mereka pembesar-pembesar ini duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdullah bin Ummi Maktum telah datang untuk bertanya berkenaan satu ayat daripada Al-Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Huzur sallallahu alaihi wasallam kunna gawar guzra. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak gembira. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa seperti dia telah ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sibuk berdakwah pembesar-pembesar ini dengan harapan mereka menerima Islam. Khuda ne utar dia abasa wa tawalla. Dan Allah turunkan ayat abasa wa tawalla. Kata kamu telah palingkan pandangan kamu daripada Abdullah ibn Ummi Maktum. इसके बदले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न मक्तूम की कोई तरह से नवाजा मदीने के हाकिम. Selepas itu Nabi SAW telah berikan layanan yang terbaik kepada Abdullah ibn Ummi Maktum dan Madinah ke hakim a'la banakar kai martaba bahir tashrif le gaye. Dan banyak kali Nabi SAW telah nanti Abdullah bin Ummi Maktum sebagai hakim maksudnya sebagai pemerintah Madinah ketika Nabi SAW tak ada di Madinah. Begitu sekali Nabi SAW telah memuliakan dia kerana Allah Subhanahu wa taala minta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk muliakan mereka. दूसरी आयत भी उतरी अम्मा मन इस्तगना,
Ayat kedua, ayat seterusnya juga turun bahawa berkenaan dengan mereka yang tidak mau, mereka yang menarik pandangan mereka ataupun menolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anta lahu tusadda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दस्तावेज़ फेंके जिस पर फ़ुक़रा और ग़ुरबा से अलहदा होकर सिर्फ सरदारों से बात करने के लिए वक़्त मुकर्रर किया गया था. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tukar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan masa hanya sahaja untuk memberikan kepada pembesar-pembesar dan untuk mengasingkan mereka daripada orang fakir dan fakir miskin ini. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और जाकर इन फ़ुक़रा और ज़ुअफ़ा उन्नास से गले लगे. Bila turun surah Abasa wa Tawalla, Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teguran, kita tak perlu berikan masa khas untuk mereka ni kerana mereka ni bukan nak terima, tapi yang nak terima dakwah adalah orang miskin. Maka Nabi telah bangun dan pergi duduk, pergi berjumpa dengan fakir-fakir dan mereka yang lemah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah peluk mereka. ऐसे ही मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे फ़ुक़रा से अलहदा होकर बाज़ अक़वाम के चौधरियों से बात करने में लगे कि कहीं इन फ़ुक़रा की मौजूदगी में ये उल्टा असर ना लें. सुलह होने का रुख बन गया, मजलिस के इख्तिताम होने लगा तो खुदा की आयत उतरी, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम. Maka begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di fasa Madinah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah asingkan orang-orang pembesar-pembesar ini supaya mereka tak ambil ringan bila mereka tengok yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang fakir miskin, dan supaya mereka dapat berdamai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada penghujung majlis itu pun Allah telah turunkan ayat, iaitu duduklah, bersabarlah dengan orang-orang yang memanggil kamu, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Janganlah kamu palingkan pandangan kamu daripada mereka. Kerana apa? Kerana mereka ni orang-orang yang miskin dan mereka ni orang lemah. Apne aap ko aise faqiron se jama kar rakho. Allah telah perintah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Maksudnya duduklah bersama dengan mereka, bersabarlah dengan orang-orang miskin ini, duduklah dengan mereka. इस वजह से इस तबक़े में से मजलिस में कोई फ़र्द जब तक रहता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ना उठते. Maka lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas turun ayat ini, selagi mana ada seorang pun daripada kalangan orang miskin ini duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah bangun keluar daripada majlis itu. Maksudnya memberi penghormatan kepada orang miskin ni. Seperti mana dalam satu peristiwa kan, Salim Maula Abi Huzaifah, bila Rasulullah balik lewat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya sebab apa balik lewat. Maka Nabi kata, kami semua duduk mendengar bacaan Quran yang dibacakan oleh Salim Maula Abi Huzaifah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya ketaatan kepada Allah. Bayangkan teguran Allah datang, Rasulullah terus terima, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa takwil apa-apa Nabi beramal, dan Nabi mengutamakan mereka terus. Maka Maulana kata seperti Ibni Mas'ud, Suhaib, Bilal वगैरह isi fakir tabaqe mein se the. Maka Maulana kata yang daripada golongan-golongan miskin ni seperti Abdullah bin Mas'ud, Suhaib Rumi, Bilal bin Rabah, mereka ni semua daripada golongan-golongan orang miskin ni. तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का इसका ख्याल करते कि जब अंदाज़ा करते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने का वक्त आ गया है तो खुद ही पहले उठ जाते. Maka mereka dah mula buat anggaran, mereka dah buat kiraan, mereka dah tahu waktu bila yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bangun, maka mereka akan bangun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tempat itu, supaya Huzur sallallahu alaihi wasallam ko mazid na baitna pade, supaya Nabi tak perlu duduk dengan lebih lama lagi di situ. Maksudnya mereka sendiri sekarang ni memberi keutamaan akhlak mereka supaya tidak membebankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bila turun ayat ni Nabi pun tak akan bangun, Nabi akan duduk dengan mereka sehinggalah orang-orang miskin ni bangun pergi, baru Nabi akan bangun pergi. Begitu Nabi muliakan mereka. ऐसे एक मरतबा ये सरदारान मक्का हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे हुए थे तो वो फ़ुक़रा बारी बारी आने लगे. Maka Mona sambung balik cerita tadi. Begitulah satu hari Umar radhiyallahu anhu duduk, maka mereka ni datang,
orang besar Mekah ni datang, wa fuqara, dan orang miskin pun datang. Umar radhiyallahu anhu se muhabbat karte the, kerana mereka semua sayang Nabi. Umar radhiyallahu anhu lebih-lebih lagi mereka yang miskin ni, और उनकी वजह से सरदारों को पीछे करते गए. Maka Umar radhiyallahu anhu telah belakangkan, telah minta pembesar-pembesar ni ke belakang dan depankan orang fakir-fakir miskin ni. Yahan tak ke sare sardar darwaze par pahunch gaya, sehinggalah orang-orang besar ni semua sampai mereka duduk di pintu, di depan pintu, di beranda rumah. इतने में हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा. Maka ketika itu Haris रज़ियल्लाहु अन्हु telah datang jumpa Umar रज़ियल्लाहु अन्हु dengan kata, जो तुम कर रहे हो बिल्कुल दुरुस्त नहीं, tak salah apa yang kau buat wahai Umar, ये तकदीम की हम ताखीर की ही मुस्तहिक है. Dia kata, kami tahu bahawa mereka ni layak di depan kan, dan kami di belakang, लेकिन तो भी तू अपने कौम, अपने ख़ानदान व खून वालों के लिए सोचो कि क़यामत के दिन, क़यामत को इनसे आगे ना हो सके तो कम से कम इनके बराबर तो हो जावे. Maka mereka kata kepada Umar, wahai Umar, sekurang-kurangnya fikirlah tentang keluarga kamu, fikirlah tentang keluarga kamu sendiri, yang mana sekurang-kurangnya samakanlah kedudukan kami dengan mereka. Jangan, takkanlah kamu nak biarkan keluarga kamu sendiri berada di belakang pada hari kiamat nanti. Hazrat Umar radhiyallahu anhu ne gardan झुकाई, maka Umar telah tundukkan lehernya, बहुत सोच कर कहा, dan selepas dia berfikir dengan agak lama, maka dia berkata, जिस काम के लिए उन्होंने पहल की उसके लिए जान दे दो, बस आखिरत में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के बराबर हो जाने के इरादे से इसी घरों को मक्के से लेकर निकले. Maka Umar radhiyallahu anhu kata, maka dengan apa mereka telah ke depan, maka kamu kena berikan nyawa kamu untuk itu, iaitu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bas akhirat mereka hanya saja untuk mereka dapat duduk di kedudukan yang sama dengan orang-orang seperti Bilal radhiyallahu anhu, mereka telah tinggalkan rumah-rumah mereka di Mekah dan mereka telah keluar di jalan Allah. जानवरों के पश्तों को घर बना लिया, mereka जानवरों के पुश्तों को घर बना लिया, sehingga mereka telah jadikan binatang-binatang tunggangan mereka itu rumah-rumah mereka. Maksudnya mereka terus bergerak. Saf khatarat में घुसे, mereka telah pergi masuk dalam setiap tempat yang bahaya dalam setiap peperangan. Mereka pergi ke peperangan Yarmouk. अल्लाहु अकबर. हज़रत अक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे को घोड़े को बढ़ाया. Dalam satu peperangan Yarmouk, Ikrimah radhiyallahu anhu dia telah kedepankan kuda dia. Hazrat Khalid ने उससे भाग कर थाम लिया. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu telah lari ke depan, maju ke depan dan telah tahan dia. और कहा, ए इक्रिमा आगे बढ़, तेरी मौत सारे अरब पर शाक है. Maka Ikrimah radhiyallahu anhu, maka dia kata kepada Ikrimah, jangan, kerana apa, kematian kamu akan menyebabkan seluruh Arab akan goyang dengan kematian kamu. Dia seorang pembesar, kan, anak kepada Abu Jahal. Maka Ikrimah kata, Hazrat Ikrimah radhiyallahu anhu ने कहा कि ए खालिद, तूने मुझे दीन के मुखालफत में आगे बढ़ने से कभी ना रोका, आज दीन पर जान देने में आगे बढ़ने से रोक रहा है. Dia kata, wahai Khalid, dia kata, selama engkau berada bersama dengan aku, kau tak pernah larang aku daripada menentang Islam. Kerana dalam peperangan Uhud, yang memegang bendera-bendera perang itu salah seorang Ikrimah, yang kedua Khalid, yang ketiga Safwan bin Umayyah. Mereka inilah yang maju ke depan. Maka dia kata, wahai Khalid, dia kata, engkau dulu tak pernah pun larang aku untuk daripada maju ke depan menentang Islam, tetapi hari ini engkau melarang aku daripada ke depan untuk membela agama Islam. ये कहकर इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एड़ी मारकर आगे बढ़ गए और शहीद हो गए. Dia kata itu saja dan dia terus maju ke depan dan dia terus berperang dan dia telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku dalam peperangan Yarmouk. Bila mana Ikrimah radhiyallahu anhu dia telah buka pakaian besi dia, ketika mana dalam satu hari peperangan yang berlaku, di mana tentera Islam ketika itu dah mula kalah,
mereka terpaksa berundur ke belakang, bukan kalah, dah terpaksa berundur. Maka Ikrimah bila memandang keadaan itu, dia terus maju ke depan dan dia buka baju besi dia dan dia angkat tangan. Siapa nak baiat di atas tangan aku hari ini untuk syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dapatkan kemenangan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu yang maju ke depan semuanya daripada kalangan pembesar-pembesar Mekah. Anak dia sendiri dan semua pembesar Mekah, mereka telah maju ke depan dan baiat di tangan Ikrimah radhiyallahu anhu. Kata, kami akan berikan nyawa kami ataupun kami akan tinggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka maju ke depan atas dasar kata-kata Umar radhiyallahu anhu, kata kamu ketinggalan. Maka Ikrimah telah maju ke depan dan sehinggalah dia jatuh selepas dia telah maju ke depan dan telah lawan dengan tentera Rom. Bila dia jatuh, ketika itu Khalid bin Walid terus kejar dia dan dapatkan dia. Khalid kata, apa kau buat ni wahai Ikrimah? Maka Ikrimah kata, kau jangan tanya tentang keadaan aku, bagi tahu aku apa keadaan tentera Islam. Ketika itu Khalid bin Walid kata, wahai Ikrimah, Allah telah berikan kejayaan kepada tentera Islam. Maka dia kata, baliklah, bila kamu balik nanti beritahulah kepada Umar, jangan kata lagi bahawa kami ketinggalan. Kami juga telah berikan nyawa kami untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka semua telah syahid. Lebih 400 orang daripada pembesar-pembesar ini terus keluar dan telah berjihad di Yarmouk, dan kebanyakan mereka telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya sambung sedikit daripada bacaan bayan tadi. हज़रत इक्रिमा का सर अपने रान पर रखा और इस हाल पर उनका इंतकाल हुआ. Dia bagi tahu Khalid bin Walid telah dukung Ikrimah dan letakkan kepalanya di ribanya, dan dalam keadaan itulah Ikrimah radhiyallahu anhu telah meninggal dunia. इस नस्ल के अफराद से इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर मदफून होते रहे. Semua mereka daripada keturunan Ikrimah dan Abu Jahal, mereka telah memberi nyawa untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ayah dia Abu Jahal yang menentang mereka ni, Allah telah pilih dan mereka telah terkebumi di pelbagai tempat. Koi yaha koi waha, इस पूरी नस्ल में सिर्फ एक लड़का और एक लड़की ही वापस हुए. Dalam peperangan ini semua telah meninggal dunia daripada keturunan mereka kecuali seorang lelaki dan seorang anak perempuan. Madinah Munawwarah Umar radhiyallahu anhu, bila mereka sampai Madinah Munawwarah huzur, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इन दोनों के आपस में निकाह करो ताकि इस नस्ल की बका की कोई सूरत बन जाए. अबी जहल की नस्ल को भी तो देखो. Maka daripada keturunan mereka ni, bukan daripada adik-beradik, keturunan mereka ni hanya tinggal seorang lelaki dan seorang perempuan. Maka Sayyidina Umar kata, kahwinilah mereka daripada kaum yang sama ni supaya dapat kekalkan keturunan mereka, supaya kita dapat lihat, kata ini, tengok keturunan Abu Jahal pun Allah Subhanahu Wa Taala terima untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Islam Ikrimah se qabl Abu Jahal ko bura kaha jata tha. Kata sebelum keislaman Ikrimah, Abu Jahal, mereka melaknat Abu Jahal. इनके मुसलमान होते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू जहल को बुरा भला मत कहा करो. Selepas Ikrimah masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata, jangan kamu menghina Abu Jahal lagi, jangan kamu mengutuk Abu Jahal lagi. Halanki Abu Jahal ke burai dil ki gosha meti. Sedangkan ketika itu semua orang benci kepada Abu Jahal. इस ज़माने में मुसलमान होने के माना कुर्बानी होने के थे. इस वजह से इसी में तरक्की हुआ करती थी. Dikata di zaman Nabi SAW, pengorbananlah segala-galanya, iaitu mengorbankan diri dan nyawa untuk agamalah segala-galanya. Maka mereka telah menaiki tangga kejayaan dengan membuat pengorbanan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sampai situ saja bacaan hari ini. Ini adalah, saya bagi tahu balik, ini adalah bayan yang ditulis oleh Maulana Muhammad Yusuf Kandahlawi rahmatullah alaih, penyusun kitab Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah disusun dalam bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu oleh Maulana Ihsanul Haq, iaitu guru saya Maulana Ihsanul Haq. Yang menulis kitab Hayatus Sahabah, yang mengarang kitab Hayatus Sahabah ni adalah Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah alaih. Dia orang India tetapi dia telah karang kehidupan para sahabat dalam bahasa Arab yang paling masyhur dalam kisah sahabat adalah karangan
Maulana Muhammad Yusuf rahmatullahi alaih. Tak ada lagi terjemahan dalam bahasa Melayu yang komplit. Ada tapi belum komplit lagi. Ada kekurangan sedikit dalam masih usaha lagi. Tapi yang bahasa Arab memang available, dan ini adalah bayan beliau, bukan Hayatus Sahabah. Yang semalam saya bacakan tu adalah kitab susunan beliau, Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat dalam bahasa Arab. Ini adalah bayan beliau dalam bahasa Urdu. Beliau adalah seorang alim yang sangat hebat. Dikatakan di zaman beliau, bila beliau bayan, orang akan menangis teresak-esak sehingga orang akan hilang kawalan bila dengar bayan, khususnya bila beliau cakap tentang tauhid, tentang keesaan Allah, kebesaran Allah. Orang akan begitu naik jazbah mereka. Dia seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kefahaman, pengetahuan yang luar biasa. Beliau telah tulis syarah Bukhari dan yang Taqribul Bukhari, banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Maulana Muhammad Yusuf rahmatullahi alaih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk belajar kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kerana apa? Bila kita belajar kehidupan mereka, barulah kita tahu Quran sendiri telah turun, dan yang diturunkan dalam tu Allah cerita tentang sahabat. Kalau kita tak belajar, maka kitalah rugi. Quran, Allah kata laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Quran pun Allah turunkan cerita tentang para sahabat. Peperangan Badar Allah cerita, peperangan Hunain Allah cerita, Sulh Hudaibiyah Allah cerita, Fatah Makkah Allah cerita, kehidupan para sahabat dengan Nabi Allah cerita. Semua Allah cerita dalam Al-Quran sepenuhnya, kerana Quran sedang turun. Teguran Allah pun tentang sahabat, pujian Allah pun tentang sahabat. Dan dalam masa yang sama Allah cerita tentang kebesaran Allah dan juga tentang para Anbiya alaihissalatu wassalam, kan? Maka Quran pun cerita tentang para sahabat. Kalau kita tak belajar tentang kehidupan mereka, maksudnya kita tak belajar Quran. Kerana Quran menceritakan kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah kata Allah telah redha dengan mereka dan mereka telah redha dengan Allah. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Kata kami telah redha dengan orang mukmin, iaitu para sahabat. Saniyasnain izhuma fil ghar. Khususnya kepada Allah telah redha dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lain. Allah sebut dalam Al-Quran tentang mereka, keagungan mereka, kebaikan mereka, pengorbanan mereka. Dalam surah Al-Hasyr Allah cerita tentang Ansar, yusiruna ala anfusihim. Mereka utamakan orang lain, mereka berikan rumah mereka kepada orang lain, mereka berikan separuh daripada harta mereka untuk orang lain. Itulah sahabat yang kita kena kenal. Siapa yang sanggup berkorban, seperti Maulana kata tadi, para sahabat mereka maju dalam agama dengan membuat pengorbanan, dengan berikan nyawa dan harta mereka untuk agama. Inilah peluang yang Allah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan. Gunakan hari ini pun agama Allah memerlukan pengorbanan. Hari ini pun agama Allah memerlukan jihad. Kita memerlukan daripada semua sudut, daripada dakwah, ta'lim, khidmat, ibadat, semua. Kita kena berikan segala apa yang kita miliki untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan azan isya, dan insya-Allah sama-sama kita solat isya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.